Oke, sekarang saya berada di dalam Isuzu D-Max generasi ketiga, model X-Trail. Oke, ini adalah model high spec di antara dia punya kategori semua. Dan sebentar lagi saya akan bawalah untuk pandu uji model baru ni. Oke, nanti saya akan ulas bagaimana pecutan dia, bagaimana keselesaannya. Oke, dan memang cantik guys di dalam ni. Betul orang cakap, bukan dia macam pickup truck. Oke, mari kita mulakan perjalanan. Dia pun cantik. Dia punya spring ni macam lembut kah atau perasaan saya saja ni sebenarnya? Macam lembut lah. Dia punya sistem suspension ni ada baru. Tapi kalau ikut yang saya dapat maklumat, memang macam ada penambahbaikan, okay, untuk sistem suspension dia. Dia lebih selesa lah jika dibanding dengan yang model sebelum ini. So itu dia punya sensor yang saya katakan tadi, yang awal-awal tadi tu. Ada 4 sensor di depan tu. So itu salah satu fungsi dia lah. Okay, dia akan detect kereta-kereta di depan yang lalu ni, bagi amaran awal pada pemandu. Itu kecanggihannya. Dengan yang sensor di belakang tu pun, itu adalah fungsinya. Tidak semestinya untuk fungsi reverse, tapi dia juga akan bagi panduan pada anda lah kalau ada kereta di belakang, di depan tu semua. Dan di tepi side mirror dia ni ada indicator blind spot. Okay, kalau ada kereta yang lalu tu dia akan warna kuning. Tu sekarang tengok warna kuning. So dia akan bagi tahu lah di kiri dan kanan anda ada kereta yang anda tidak dapat lihat. Itu antara ciri-ciri teknologi yang baru yang ditawarkan di Isuzu D-Max generasi ketiga. Banyak kan perubahannya jika anda bandingkan dengan model sebelum inilah. So ini ciri-ciri penambahan. Okay, selain daripada sensor di depan ni, dia boleh apa orang panggil ADAS, ADAS kah. So sistem itu memberi amaran awal untuk pelanggaran. Okay, banyak sekarang teknologi itu diguna pakai untuk kereta-kereta lain lah yang anda dapat tahu. So teknologi itu juga dipakai di D-Max generasi ketiga ni. So dia salah satulah membantu anda untuk daripada mengelak daripada pelanggaran. Okay, so kita cuba sikit dia punya tekanan pecutan ni macam mana nanti. Kita tunggu dulu jalan clear. Sistem control panel memang cantik. Okay, dia punya metal panel cantik. Biasa. Dia punya sistem bangku ni sebenarnya ada perubahan. Okay, dia design ala bucket seat. Kalau kamu begini kan, dia grip lah. Okay, dia memang cantik lah. Dia sporty sikit lah. Dan itu juga dia punya ciri-ciri penambahan lah. Okay, perubahan yang ada pada model ini. Dan banyak lagi sebenarnya yang perubahan ya. Macam saya cakap tadi tu, aircon dia dual control. Okay, monitor besar. Dan kalau saya dapat perasan, dia punya bunyi enjin itu agak halus, sebab dia menggunakan enjin baru sebelumnya. Okay, tidak sama dengan enjin yang model sebelum ni. Hari ini saya sebenarnya bersama sekali lagi. Tu dia. Lupa kasih tahu, nanti marah dia. Sekali lagi hari ini saya bersama saudara Jiman, wakil jualan daripada Isuzu di Universal Motor. So biasalah kami bergabung. So mungkin apa kod enjin baru ni, bos? 4JJ3 TX. 4JJ3 TX. Itu model enjin baru. Okay, tidak sama dengan enjin yang lama tu. Yang 1.9 tu pun lain kod ya. Yang ini lain sikit. Okay, kami menuju ke laluan-laluan yang berbukit. Saya suka kalau uji pandu ni, saya tidak mau uji pandu jalan rata. Saya mau test naik bukit. Sebab di Sabah ni terkenal kan dengan laluannya yang berbukit bukau. Jadi kita mau test dia punya kekuatan. Kalau jalan lurus, paling-paling kita dapat pecut gitu saja kan. Ini kita mau test di bukit. Tidak tinggi lah bukitnya, boleh lah. Tapi sekurang-kurang kita dapat dia punya feedback macam
So seperti biasalah, pada anda yang mungkin yang berminat untuk membeli Isuzu D-Max generasi ketiga nih, ada yang sedang berfikir-fikir, sedang riki-riki kan, mau beli yang mana, yang Extreme kah ataupun di bawah sekali, spek-spek di bawah tu tak kisahlah, kamu boleh hubungi saudara Rajiman. Ini dia nombor telefon, saya sertakan di bawah macam biasa. Kamu boleh kontak dia bila-bila masa, dia tetap layan kamu kan. Hari nama minggu dia layan tu kan, susah hati. So, sekarang saya berada di laluan yang agak berbukit lah. Kita cuba macam mana. Dia punya tendangan sedap bos, memang best. Baru sikit. Kalau dapat test di Bukit Kimanis ni, lagi bagus. Memandangkan Bukit Kimanis tu jauh. Tapi untuk makluman kamu lah kan, saya cerita sikit lah. Hari tu saya ada balik dari Keningau ke Beaufort kan. So saya dapat nampak model ni, biji macam ni, Extreme. Dia melayan bukit. Apa yang paling best lagi, di depannya, saya mau sebut ke tidak, kereta yang paling mahal lah di depan. Okey, yang orang bilang kategori yang mahal, kereta ni cucuk rapat di belakang. So kamu bayangkanlah macam mana powernya kereta D-Max ni. Dia boleh boleh bakar-bakar orang depan lah. Kalau saya sendiri dapat cuba untuk Bukit Kimanis akan datang, mana tahu kan, saya akan buat lah review di Bukit Kimanis. Sebab ramai penonton-penonton saya di MRZ Vlog, asal dalam komen dorang request begitu. Tapi itulah kemampuan kita untuk membuat tu agak terhad sebenarnya kan. Jadi mana tahu satu hari ada rezeki, manalah tahu kan Isuzu Malaysia buat roadshow secara besar-besaran macam di Semenanjung. Dorang test drive dari KK ke Keningau, manalah tahu kan. Sebab selama ini Isuzu Malaysia dorang buat roadshow dari Semenanjung ke Thailand contohnya, ramai-ramai, banyak-banyak kereta. Saya harap Isuzu Malaysia dengarlah cadangan saya ini kan, sejarah Rajiman. Betul. Jadi kita orang Sabah pun sebenarnya teringin jugalah buat roadshow yang macam orang-orang di sebelah Semenanjung buat kan. Banyak-banyak kereta Isuzu tu. Jadi salah satunya mungkin manalah tahu saya terpilih kan untuk test drive. Sudah jauh lah dari KK ni, mungkin kita buat roadshow ke Keningau, balik ke Tambunan, Jalan Gunung Mas, balik ke KK contohnya, cadangan. So kita dapat buktikanlah pada orang Sabah yang kereta Isuzu D-Max generasi ketiga ni betul-betul power kan. Tidak sekadar bercakap-cakap saja, tapi kita buktikan secara fizikal lah kan. Jadi saya haraplah kan, manalah tahu Isuzu Malaysia mendengar cadangan ini satu hari nanti, mudah-mudahan saja lah kan. So sekarang ni saya tengah menuruni bukit lah. Sekejap lagi saya akan pusing balik bukit ni. Bukit ni antara yang tinggi jugalah kalau di Kota Kinabalu ni, di area Taman Tun Fuat tu. Kalau kamu tahu Taman Tun Fuat tu, di bawah tu ada satu laluan yang menjunam. Di situ selalu orang uji lah. Walaupun bukit ni agak pendek, tapi boleh lah untuk kita test pecutan dia kan macam mana. So sekarang ni saya masih dalam pembantuan automatik. Sekejap lagi saya akan tukar ke mode semi auto, Shiftronic. Kita lihat macam mana. Harap depan tu kosong lah jalan. Kalau ada kereta susah, kena pusing dua kali ni. So sekarang saya masukkan ke mode manual. Macam tidak harapan lah. Slow lah. Saya pasal slow dulu, masih kurang kosong depan tu. Sekarang ni gear berapa ni? Gear 1. Okey. Tes ah. Kedua. Gear 3, tapi jalan tu ada pendek sikit. Tapi dia punya kejutan memang beza lah daripada saya punya tu sebenarnya. Beza sikit depan ni. So bayangkanlah kan, untuk kereta saya tu 177 horsepower, 380 tork, dan yang ini 190, 450 tork. So memang banyak beza dia punya pecutan tu. Tekan sikitnya pun terasa tork dia tu. Oh sedap. Si baik depan tu ada lori.
Aduh, lori ini kacau betul lah. Oke, so secara keseluruhannya bagi saya pemanduan untuk yang baru nih agak selesa lah daripada yang lama. So bagi saya lah, dia punya suspension tu macam ada lembut sedikit, ada selesa sedikit lah. Dan selain tu dia punya apa ni, bangku dia, desain dalam ni betul lah. Banyak kawan-kawan yang telah buat review sebelum ni, orang cakap dalaman dia bukan lagi macam pickup truck, tapi macam SUV. Okay, sangat-sangat mewah. Kalau kamu tengok di dalam ni pun memang kamu tidak akan naik pickup truck. Okay, memang mewah. So tahniahlah kepada Isuzu kerana buat pertama kalinya anda buat perubahan yang agak besar sebenarnya. Banding dengan model-model sebelum ni memang jauh beza lah kan. Jadi siapa yang rasa-rasa mau membeli tu, jangan masih lama. Lupa ni saudara Rajiman, kamu boleh telefon nomor dia, WhatsApp pun boleh. Sediakan dokumen-dokumen yang penting untuk atur di bank kan. So yang ini berapa harga dia sebenarnya? 147 begitulah. Kita tahu harga sabar. Ya. 147.000. So memang begitulah rate sebenarnya yang kami anggar-anggar pun sebelum ni, sebelum model ni dilancarkan, memang begitulah rate-nya dalam 140 lebih ribu. So tidak heran lah kan kalau anda tengok dia punya ciri-ciri teknologi itu pun yang dibawa masuk ke dalam kereta ni memang banyak. Okay? Yang ada pada kereta all-wheel drive yang lain, yang saingan-saingan dia, dia memang ciri-ciri itu ada di sini. So kalau kamu compare memang logik lah harga tu. Memang. Tapi walau bagaimanapun, kalau kamu macam kurang sikit kamu punya kemampuan, kamu beli yang di bawah sikit. Dia punya apa ni? Dia punya enjin 1.9 tapi kurang lah sudah dia punya ni. Kalau yang ini banyak lah dia punya apa ni, perubahan dia. Dan yang satu lagi tadi tu ada satu warna lagi sebenarnya, warna biru. Dia ada dua warna lah untuk X-Trail ni sebenarnya. Warna orange ini kan? Ya. Warna orange dan warna biru. So terpulang sama kamu lah, kamu mau suka yang warna apa. Kamu ambil yang orange ke, warna biru ke. Untuk model-model yang warna lain tu dia macam mana? Dia 3.0 ya, bukan? Yang X-Trail ada dua jenis ya kan? X-Trail ada dua jenis. Okay. Dua warna lah, orange dengan biru. So yang model di bawah dia spek yang rendah, dia ada silver, ada putih, ada pearl white untuk premium, hitam. So itu 1.9. Ya, 1.9 kan? ada 1.9 dan 3.0 auto premium. Oh ada juga. Okay. Ya, So itu harganya rendah sikit lah. rendah sikit. Ada sikit. Banding dengan yang ini, ini memang agak mahal. Tapi kalau kamu tengok kenapa dia harga begitu, seperti yang saya cakap tadi lah, banyak dia punya teknologi sebenarnya. Kalau saya tengok yang dia punya cermin belakang ni ada satu switch. Apa ni ya? Oh, ini kalau belakang highlight atau apa malam aku tekan dia pandai kurang dia punya digital lah, reflection, digital ya. punya. Okey, yang ini yang terbaru juga lah. Kalau yang lama tu kamu kena tolak begini. Kalau tiba-tiba kamu memandu malam, adalah pula member belakang pakai highlight, silau mata. So yang ini kamu tekan ya digital. So dia akan gelap sendiri. So itu yang terbaru lah yang ada di sini. So ini untuk semua model tak ada? Tidak, untuk Tidak ini juga. saja. Untuk X-Trail dia. So nampaknya gayanya kalau kamu mau semua ada, kamu kena beli X-Trail. X-Trail. Betul lah sebutan dia, X-Trail. 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 Dan sebelum ini saya ada pernah buat satu review lah, okay? Video terakhir saya bersama saudara Rajiman juga, itu Isuzu D-Max Stealth. Dan pernah saya katakan di situ kepada anda setahun yang lalu lah lebih kurang, model ini adalah model terakhir saya kata kan? Dan selepas ini anda tidak akan nampak lagi model-model ini di atas jalan raya atau maksudnya dijual lah Di showroom. di showroom. Dan semua saya punya andaian itu bukan hampir tepat, sebenarnya tepat, okay? Tepat sebenarnya. Dan akhirnya pada tahun 2021 ini, inilah dia Isuzu D-Max generasi ketiga X-Trail yang telah masuk secara rasminya di Malaysia. So, sampai yang pengguna pertama tu
punya keselesaan langgar bam tu memang beza lah. Rembat sikit. Itu dia. Kalau kamu belum test drive, kamu boleh atur sama saudara Jiman juga. Test drive free, oke. Okey, test drive free. Kamu atur bilangan timing. Nah, di mana Universal Motor Ira Manis. Dah jauh tu. Okey. Sekali lagi kita cuba. Yalah, kacau pos laju ni. Bikin takut. Baik. Dan satu lagi saya akan tunjukkan kepada anda apa yang ada terbaru di Isuzu D-Max ni. Nanti saya akan tunjukkan kepada anda. Boleh dikatakan buat pertama kalinya pickup truck di Asia, okay, yang ada sistem ini. Sebelum ini tidak ada. Nanti saya tunjukkan kepada anda apa yang saya maksudkan. Sekejap saja lagi. Dan seperti biasalah, kalau Isuzu ni terkenal dengan ekornya sejuk. Mau kasih pelan pun dia tetap sejuk. Sama juga lah macam model-model yang sebelum ini. Dia terkenal dengan ekornya sejuk lah. So tidak rugilah kalau kamu beli Isuzu ni. Kamera macam biasa ada, reverse camera. Dan sekejap lagi saya akan tunjukkan anda apa yang saya maksudkan tadi. Okey, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Okey, ini adalah remote terbaru dia. Kalau kamu tengok cantik kan, dalam remote ni ada yang special guys. Okey, yang kamu tidak tahu. Okey, tengok ah. Button remote start. So ini adalah satu fungsi yang terbaru, okay, yang tidak ada pada kategori pickup truck di Asia. So ini merupakan kali pertamanya lah yang boleh di start melalui remote. So kalau kamu yang tinggal jauh-jauh macam di flat-flat tu, pagi-pagi tekan yang ini untuk panaskan enjin. Baik kan? So kalau mati tinggal mati enjin. Baik. Okey, itu dia tadi pandu uji untuk Isuzu D-Max generasi ketiga 3.0 X-Trail. Okey, so inilah dia antara satu model yang kamu boleh pilih, dan ada lagi model warna biru. So pada anda yang baru saja mengikuti saya di MRZ Vlog, seperti biasalah, kalau anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like and share, dan aktifkan button lonceng, okey, supaya anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru daripada saya di MRZ Vlog. Okey, dan yang penting anda share video ini kepada rakan-rakan anda, supaya rakan-rakan anda dapat tahu apa yang terbaik, apa yang terkini daripada Isuzu D-Max. So rasanya sampai di sini saja untuk konten saya pada kali ini, yaitu review Isuzu D-Max generasi ketiga. Sampai jumpa lagi untuk konten-konten akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi, bye bye.